Dia awak nak jaga hati DAP. Betul tak? Kecuali kan DAP dah pegang dia. Soalan saya seterusnya ialah tentang, bila sebut tentang perjuangan lah. Nampak ada tiba-tiba muncul sosok tubuh. Namanya Dr. Akmal. Dr. Akmal, okey. Berkenaan tentang isu stokin. Dia nampak macam ada tak sekata. Okey. Apa sebenarnya? Saya komen semalam, saya tak nak masuk isu stokin ni. Itu hari sebab pun kata banyak orang masuk. Dalam politik ni macam itu. Kadang-kadang kita kena ada isu yang kita bawa, ada isu yang orang lain bawa. Betul. Kalau dah semua bawa isu yang sama, nanti kan ini. Pada ketika itu saya bawa isu pasal ketata kelola tu. Farhaj. Pasal Anwar Ibrahim. Dr. Akmal dia bawa isu stokin. Okey, tak apa. Macam mana 2 hari lepas atau semalam saya terpaksa komen juga. Sebabnya begini, sebabnya itu hari 12 hari lepas dia elok UMNO bagi sokongan kepada Dr. Akmal. Tiba-tiba semalam dia kona pula kena sound pula dan Bung Mokhtar cakap dalam media Bung Mokhtar sendiri cakap, dia kata Zahid yang minta supaya supaya Dr. Akmal ni hentikan pasal soal ini Dan Dr. Akmal cakap, orang cakap marahlah Dr. Akmal ni, dia kata ini arahan agung. Tapi respon Dr. Akmal tu betul. Dia kata betul ke Agung yang suruh berhentikan boikot? Sebab saya tak nampak di mana-mana ini yang kata Agung cakap macam itu. So respon dia itu betul lah. Dan dia kata dia akan teruskan. Dan of course ramai orang attack. Cuma macam ni lah saya nak cakap macam ni. Saya pemimpin UMNO Zahid ni, saya tak tahu dia cerdik ke tidak, saya tak tahulah. Sebab bila Dr. Akmal bawa itu, sebenarnya itu menguntungkan UMNO. Sebab orang Melayu kata-kata tak pantang. Satu, banyak tak suka Zahid UMNO ni, sebab tu dia tolak dalam PRN banyak. Tapi bila jadi isu ini, tiba-tiba orang Melayu pandang balik, oh ada juga pemimpin UMNO ni yang boleh bawa isu orang Melayu dan Islam itu, jadi minat. Tapi lepas 12 hari, tiba-tiba pula ada pemimpin UMNO kata, sound jangan berhentikan, buat apa buat macam itu. Kalau saya biarkan aja. Kita buat dalaman cukup lah. Kan macam kita okeylah katakan ada perintah ke macam mana, MKN ke polis ke bagi ni, katakan okeylah kita nak redakan ini kan. Okey, kita panggil mesyuarat dalaman. Katakan okeylah Kemal kan, macam ni lah ni kan, kita bincang sama-sama kan, okey isu tu you make your point already ke macam mana. Tapi tak payahlah pergi keluar gembar-gembor kan, kita kena sound Dr. Kemal ni, sebab jangan buat macam itu. So daripada you gain political mileage, jadi you renjatkan balik kan, bantutkan balik. So daripada orang nampak balik UMNO sebab bawa isu-isu Melayu Islam ni, tiba-tiba jadi bantut balik, macam kita U-turn tau. Orang kita, rakyat ni tak suka bila kita buat U-turn. So sebab itu saya kata pemimpin UMNO penyokong Zahid ni macam Zalina tadi lah, dia buat slide, dia pula mengajar satu untuk buat apa. So itulah kan, kalau kita kata dia ni tak pandai politik, dia marah tapi itulah komen saya. Tapi pada Dr. Akmal tak apa, dia pada saya macam inilah apa yang dia buat dengan pemuda itu yang sepatutnya pemuda buat. Walaupun komen banyak orang bagi macam-macam komen lah. Pada saya, sayap pemuda memang sepatutnya jadi penyemak imbang parti. Betul. Pemuda ni tak boleh nak ngikut aja presiden, tak boleh. Nanti orang kata awak pemuda pakai skirt lah apa, ada kan orang cakap macam itu kan, tak elok macam itu. So biarkan nampak dia pemuda ni lantang dan berani dan menarik orang-orang muda macam itu. So Zahid Hamidi, bila Kemal buat macam itu, patutnya ialah awak nak panggil, awak panggil dalaman lah. Awak tak payahlah gembar-gemburkan kata awak sound dia, kecuali awak nak jaga hati DAP. Betul tak? Kecuali kan DAP dah pegang dia. DAP kata, Zahid apa ini kan, tak ada sound Akmal ke? Katakanlah kan.
Dia kata, saya sudah sound dalam bilik. Tak nak, ni tak mau dalam bilik punya, nak sound depan-depan. Mungkin barangkali itu kita tak tahulah. Sebab PDP sendiri yang declare yang dia dah bercakap dengan Zahid, dah bercakap dengan Perdana Menteri sebagainya kan. Itulah. Okay, dan jadi isu ni isu amat sensitif. Betul. Pada saya, bila saya tengok, kita marahlah, siapa tak marah macam itu kan, nama Tuhan kita distokin. So pada orang-orang bukan Islam, macam tadi saya ada tengok di komen di Astro Awani, ada seorang ni, saya tak tahulah dia ni psychiatrist ke psikologis, tapi dia bukan orang Islam lah. Dia buat kenyataan begini, saya tak ingat nama dia apa. Sebelah dia tu ada seorang profesor akademik ni, dia selalu buat komen politik, tapi dia akademik. Saya nak cakap nama dia Wang Chin Huat ke apa, saya tak ingat. Tapi saya nak cakap dengan dia, kadang-kadang yang kita belajar buku akademik tu dengan politik yang real ni lain. So dia kadang dia buat analisa berdasarkan political science. Okey lah, untuk awak ajar teori, okey. Tapi yang politik yang betul punya ini, kadang-kadang dia berlainan dengan apa yang awak belajar dalam buku itu. Betul. Yang tahunya orang politik aja. So sebab itu bila dia bercakap dengan dari seorang profesor ke apa yang bukan Islam, dia kata, tadi saya baru tengok dia Astro Awani tadi, dia cakap, saya tak faham lah kenapa orang Islam ni terlampau sensitif sangat. Lebih kurang macam itulah. Pasal ini di stokin pun ini macam sentap macam itu. Kan saya, kalau saya ada dekat situ saya akan bagi saya punya peace of my mind dekat situ. So kalau awak tak faham, awak tak payah cakap apalah. Kalau awak cakap macam tu, lagi akan mendatangkan kemarahan orang. Benda ini adalah satu perkara yang sensitif. So apa tu, ialah dalam Al-Quran pun kata untuk kamu agama kamu, untuk kita agama kita. So sebab itu pada benda ini adalah satu perkara yang amat sensitif. Kalau dia tidak faham, dia tak patut buat komen begitulah. Betul. Dia akan menghangatkan lagi. Betul. KK Mat punya owner tu dah pergi minta maaf. Cuma saya nak cakap, sebab benda ini berkenaan dengan sentimen dan berkenaan dengan perasaan orang. So I think he should do more than minta maaf. Dan satu, dan mungkin dia boleh apa orang kata, pergilah macam mana nak ambil hati orang Islam balik. Benda ini bukan tak boleh repair. Betul. Dia boleh repair. Betul awak dah pergi jumpa Agong. Okeylah, Agong mungkin kata jangan dipanjang-panjangkan. Tapi benda ini menusuk jiwa rakyat jelata. So jumpa Agong, satu, bagus. Pergi jumpa si Paduka Baginda Datuk Agong sebab dia ketua agama. Jumpa juga dengan rakyat jelata. So KK Mat boleh buat begitu. Jangan minta maaf pada Agong, minta maaf secara terbuka, cukuplah kan. Sebab benda ini orang masih rasa itu nasihat saya pada ini. Sama ada benda ini ada orang sabotaj ke tidak ke, dia kena dia kena inilah, kena siasat dan macam manalah. So ialah dia terkesan sebab ini melibatkan bisnes dia. Macam Starbucks pun saya tengok sangat tertekan sebab kena boycott dan sebagainya. So they have to do more lah. They have to do more to address the issue, dan kena ada more understanding. Betul. Jangan cakap saya tak faham lah kenapa dia orang ni tak boleh macam itulah. Tapi bila melihat kepada respon Dr. Akmal, munculnya satu kekuatan. Kalau kita tengok lah muncul NGO dan sebagainya, termasuklah di kalangan parti Islam.